Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Okey, kita tengok soalan sambungan soalan tadi. Dapat tak skrin dia? Okey, seperti biasa kita tengok tajuk tu. Raja menunjukkan satu susunan radar sebagai eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Selalu cakap mengkaji faktor, kalau mengkaji, lepas mengkaji kita selalu cakap PB kan? Tapi kat sini tak ada kesan, tapi kat sini kita tengok faktor. Faktor mempengaruhi. Jadi faktor ni kat depan kan? Ini kadar tindak balas lah yang PB. PB ni kita nak gunakan untuk Okay, kita tengok gambar. Gambar pertama, asid hidroklorik dengan ketulan zinc. Jadi logam, zinc ni logam bertindak balas dengan asid, dia akan hasilkan hidrogen zinc iaitu sejenis logam campur asid hidroklorik. Tak kisah hasil apa pun, tapi dia akan hasilkan hidroklorik. Jadi dia akan hasilkan zinc akan berpadu dengan klorin, jadi zinc klorida. Kemudian campur dengan hidro, jadi hidrogen. Jadi gas yang dibebaskan ni adalah gas hidrogen. Ni zinc kan? Logam kan? Klorida tak jadi dia adalah bahan ion. Di sini dia adalah garam, bahan ion. Okey. Cuba kita baca bacaan dia tu berapa masa ni. CP pakai berapa nak pakai ni? Nak pakai CP berapa? Sekejap. Okey, nak pakai CP berapa ni? CP 1, 2, 3, 4, 5. Maknanya CP 1 lah. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 15 kan? Yang panjang 15, 16, 17, 18, 19. Sini 20. 21, 22, 23. Ni kita panjangkan, kita akan dapat dia 21, 22, 23, 24. Okey, kita tengok pula yang bawah. Berapa bacaan? Ni 5, 10, 11, 12, 13. Ni 13. Okey, kita kecilkan balik. Kalau nak bacakan tak besar, tak nampak. Okey, raja 1 dia ada asid hidroklorik campur zinc. Dia akan dapat gas tu Okey. Kemudian yang kedua, asid hidroklorik campur zinc ada larutan kuprum sulfat. Kita dah belajar dah.
faktor yang memengaruhi kadar tindak balas apa? Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Sengat. Apa tu Sekolah Kebangsaan Teluk Sengat? Apa dia? Suhu makin apa lagi? Okey apa? Kepekatan. Tak boleh juga ni anak murid ibu ni. Di tekanan dan S lagi satu adalah saiz. Ni semua tinggi tau. Kecuali S yang ni je rendah. Jadi suhu tinggi, kadar tindak balas tinggi. Ada makin, kadar tindak balas tinggi. Kepekatan tinggi, kadar tindak balas tinggi. Tekanan tinggi, kadar tindak balas tinggi. Tapi kalau saiz rendah baru kadar tindak balas tinggi. Adik pakai apa? S? SKMM. Okay? SS? SS? SM? KS? KS? KSMM. Tak cukup. Tak apalah. Ikut awak lah. Tapi ibu pakai yang ni je. Ikut awak. Okey. Jadi kat sini larutan kita dah tahu dah. Dia bukan suhu. Dia bukan kepekatan. Dia juga bukan tekanan. Dan juga saiz. Sebab dua-dua pakai ketul. Tekanannya, saiznya adalah besar. Okey. Kita tengok kat sini jadi larutan kuprum sulfat automatik dia akan jadi makin. Belajar. Jadi larutan kuprum sulfat ni adalah makin lah. Automatik tahu. Takkan pula tekanan. Jadi yang ni tak ada makin. Dan satu lagi ada makin. Okey. Sekarang dah ada tak dia punya pemulih ubah dimanipulasikan? Tengok gambar. Dah ada tak pemulih ubah yang dimanipulasikan? Apa yang diubah? Yelah. Itu adalah PM. Ni PM1. Yang ada makin tu PM2. Jadi PB dia apa dalam gambar ni? Masa. PB dia adalah masa. Kita tengok. Kat sini ada dah. Okey, pertama adalah dia cakap menunjukkan isi padu yang terkumpul. Okey. Jadi tengok
Kotak pertama dikira apa? Kotak pertama dikira apa? Ni. Bukan 24. Kotak pertama dikira apa? Ha? PM. Kotak kedua? Okey. PB ni digunakan untuk apa? Untuk Referensi soal pasti. lagi? Pemerhatian. Lagi? Hubungan. Apa? B. Pemerhatian dengan hipotesis. Okey. Okay, dia tahu ni kita dah ada. Dia ada mangkin tadi. Jadinya kat sini campuran dia sebagai PM. Jadi yang sama tu kita dah tahulah. Kita tanda right. Yang sama. Jadi yang tak sama tu adalah ini adalah mangkin. Satu ada mangkin, satu ada lagi tak ada mangkin. Okey, baca tadi. Dah dapat bacaan berapa? Berapa tadi? 13. 13 Jadi kita masukkan je 13. Okey cakap. Okey, sekarang ni kita sekatalah kita nak buat cara mengawal PM. PM dulu kita tengok PM dulu. Jadi PM kita apa? PM atau faktor yang faktor yang apa? Faktor yang diubah. Apa jawapannya? Campuran dalam kelalaian. Okey, kalau ikut jadual campuran dalam kelalangkun. Kalau lain? Jawapan lain? Kehadiran Mangkin. Okey. Cara mengawal pemulih ubah. Cara mengawal PM. Menggunakan Campuran ataupun menggunakan campuran dalam kelalaian yang berbeza. Menggunakan campuran dalam kelalangkun yang berbeza. Iaitu. Ataupun macam mana caranya? Menggunakan adaan campuran dalam kelalaian. Apakah Macam mana ayat nak guna nak lawa sikit? Menggunakan campuran dalam kelalangkun yang berbeza lah. Betul lah kan? Menggunakan campuran dalam kun yang berbeza.
yang berbeza. Nanti tambahlah, iaitu apa? Iaitu asid hidroklorik, zinc dan dia macam tu asid hidroklorik koma kan, betul tak? Dekat dalam jadual tu koma kan, dan okey, dan zinc, lagi satu dan juga tau, dan asid hidroklorik koma zinc dan apa tu? Larutan kukurum. Itu cara mengawal dia. Cara mengawal PM. Okay, sekarang kita tengok sebenarnya. Dia punya CV dia apa? CV. Cari yang ada nombor. Isi padu. Mana isi padunya? Isi padu betul. Isi padu. Apa lagi yang ada nombor kat situ? Isi hidroklorik. Ada nombor kan? Tu apa tu? 0.5 mol kepekatan. Jadi CV dia adalah kepekatan asid hidroklorik. Selain daripada kepekatan tadi yang kau cakap tadi, iaitu isi padu. Okey. Cara mengawal CV? Menetapkan kepekatan yang sama, iaitu 0. Tengok kat skrin. 0.5 mol desimeter padu. Okey. Dah settle. Lepas tu adalah PB. PB-nya apa? Dia masa yang diambil untuk mengukur minyak gula dan padu gas. Jadi PB dia, selain PB, faktor yang dikaji ataupun diperhatikan. Okey, jadinya jawapan dah ada. Masa yang diambil untuk mengumpulkan 30 cm padu gas. Mengumpulkan 30 cm padu gas. Okey, cara mengawal? Mengukur dan merekodkan. Mengukur dan merekodkan masa yang diambil. Guna apa? Untuk mengumpul 30 cm padu menggunakan
Masa. Dia berlanjut. Dah siap. Okay, kalau kita nak buat, dah siap Salin? Okay, apa? Dah siap Okay, sekarang kita fokus kepada pemerhatian. Pemerhatian. Macam mana kalau nak buat pemerhatian? Tanya inferen lah. Sebab inferen nanti dia terus mesti ada pemerhatian kan? Okey, ibu tanya inferen. Campuran. Okey, buat pemerhatian dulu. Campuran dalam campuran yang menggunakan yang menggunakan ataupun campuran dalam yang ada kehadiran makin mengambil masa yang singkat Kan. mengumpul 30 cm. Tak boleh sampai pakaian itu. Dia terus kena analisis. 24 cepat dan lambat. Lebih singkat daripada campuran yang terlampau yang tiada kehadiran makin. Kerana? Kerana Kerana? adanya kehadiran makin. Yang? Tengok inferen kat atas. Yang mempengaruhi kalau tidak balas. Macam mana dia mempengaruhi? Melambatkan ke mencepatkan? Macam itulah. Jadi, itulah. Kita tulis campuran dalam kelalangkun yang terdiri daripada ketulan zinc, asid hidroklorik dan larutan kupron 2 sulfat mengambil masa yang singkat kerana kehadiran makin mempercepatkan kadar tindak balas. Baca dari belakang boleh juga. Masa yang dia ambil untuk mengumpul 30 cm padu dalam campuran ketulan zinc, asid hidroklorik, cair dan larutan kupron sulfat adalah lebih singkat kerana kehadiran makin mempercepatkan kadar tindak balas. Jadi kalau tulisnya boleh dari depan, boleh dari belakang. Boleh dari depan, boleh dari belakang. Tak ada masalah. Jadi masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas dalam campuran ketulan zinc, asid hidroklorik dan larutan kupron 2 sulfat lebih singkat kerana makin kupron sulfat tu makin mempercepatkan
kadar tindak balas. Kadar tindak balas ni dah ada kat atas. Kita tengok kat soalan ni ada kadar tindak balas. Kadar tindak balas tu digunakan untuk inferen. Okey, dah. Masa dah jawab. Kita tengok pula hipotesis. Hipotesis ni kita pakai jika PM maka PB. Kita tengok sini. Senangnya kita tambah jika kat sini. Tengah-tengah kita tahu maka. Jadi kita boleh baca. Dah. Siap? Okey, kalau kita kat sini ni, kita tengok, kita baca, jika campuran dalam kun mengandungi ketulan zinc dan asid hidroklorik, maka masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas adalah lambat. Itu satu. Jika campuran dalam kelalangkun mengandungi ketulan zinc, asid hidroklorik cair dan larutan kuprum 2 sulfat, maka masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas adalah singkat. Ataupun kita boleh tulis juga jika tiada mangkin, maka sini tak ada mangkin kan? Betul tak? Yang ni. Ni tak ada mangkin. Jadi jika tiada mangkin, maka masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu adalah lambat. Jika kehadiran mangkin, yang untuk bawah ni, jika kehadiran mangkin, maka masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas adalah singkat. Juga betul. Okay. Ataupun satu lagi jawapan, kehadiran mangkin mempercepatkan kadar tindak balas. Okey, cuba tulis semula. Ada banyak tu, 5 kita boleh tulis. Daripada ni ada 5. Okey, kita tulis satu dulu. Satu, kehadiran mangkin mempercepatkan kadar tindak balas. Okey, ataupun yang lain, jika tiada mangkin, dimasukkan dalam campuran ketulan zinc dan asid hidroklorik,
maka masa yang diambil untuk mengumpul 30 sentimeter padu gas adalah lambat. Lebih lama. Dah, awak buat lagi satu, cepat. Ibu buat yang dua. Awak buat yang ketiga. Dah ada. Jika kehadiran mangkin dimasukkan dalam campuran ketulan zinc dan asid hidroklorik, maka masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas adalah lebih cepat. Okey. Nyatakan faktor yang diubah. Campuran ke dalam Jadi menggunakan campuran dalam kelalangkun yang berbeza. Dalam kelalangkun yang berbeza. Yang berbeza iaitu cakaplah. Iaitu campuran apa? Zinc. Campuran zinc dan asid hidroklorik dan campuran zinc, asid hidroklorik dan larutan kuprum sulfat. Salin dulu tu. Menggunakan campuran dalam kelalangkun pada akhir eksperimen disimpulkan bahawa kehadiran mangkin akan mempercepatkan kadar tindak balas. Itu kesimpulan dia. Dengan menggunakan maklumat dalam jadual 3, bagaimana anda membuktikan bahawa kesimpulan itu adalah tepat? Kenapa kita buat kesimpulan bahawa mangkin mempercepatkan kadar tindak balas? Kenapa awak buat kesimpulan tu? Dari mana dapat kesimpulan? Mangkin tu mempercepatkan kadar tindak balas daripada jadual. Kenapa mangkin tu mempercepatkan kadar tindak balas daripada jadual? Tengok jawapan daripada jadual. Kenapa? Kerana? Kenapa mangkin mempercepatkan kadar tindak balas? Kenapa? Tengok daripada jadual. Macam awak buat inferen tu, kenapa awak jawapan awak ada kerana mempercepatkan kadar tindak balas. Kenapa? Kerana? Terbalikkan balik. Itu dia buat kesimpulan. Kenapa dia buat kesimpulan tu? Kerana masa yang diambil untuk mengumpulkan 30 cm padu gas adalah singkat bila ada mangkin. Tulis. Kerana
kehadiran makin menyebabkan masa yang diambil untuk mengumpulkan 30 cm padu gas adalah cepat. Lebih cepat. Okey. Dah. Okey, ni pula. Ini soalan baru. Okey. Rajam 4 menunjukkan susunan radar sebagai satu eksperimen untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis ion untuk dinyahcaskan pada anode. Jadi ini adalah PB. Betul. Faktornya nanti kita tengok. Faktor apa? Faktor nanti kita tengok. Okey, PB ni untuk apa? Infrared. Okey, kita tengok gambar. Okey, kita ada elektrod karbon. Kita ada asid hidroklorik kat situ. Kita tengok mana yang katot. Okey, mana yang katot? Tanda soal, tanya. Yang mana? Katot tu apa? Katot tu apa maksudnya? Pendek. Katot ni maksudnya pendek. Okey, mana bateri yang pendek? Yang mana? Ni. Kan? Okey. Bateri pendek negatif. Okey, ikut di jalan. Jadi automatik kita akan dapat bahawa ini adalah katot. Dah. Dah siap, salin dah. Okey, kalau dah dapat katot, makna kita akan dapat anod. Okey. Sekarang elektrod dia elektrod karbon. Jadi ni elektrolitnya adalah asid hidroklorik cair. Okey, kita tengok asid dulu Asid hidroklorik. Kita potong nama asid tu. Jadi dia ada ion apa? Dia ada ion apa? Ion apa? Kalau hydro. Ion hidrogen. Klorid, ion apa? Ion klorida. Dah. Kita tahu bahawa nama depan adalah positif. Nama yang depan. Siapa yang duduk kat depan adalah seorang yang positif. Seorang yang positif, manakala nama yang belakang, yang selalu duduk belakang adalah orang yang negatif. Jadi, ion hidrogen, ion positif, ion klorida, ion yang negatif.
Ion ni namanya, ion kalau positif namanya adalah cation. Tengok cation. K-A-T. T ni positif. Cation. Negatif pula anion. N negatif. Negatif. Okay dah. Asid ni mesti ada air tau. Okey, asid mesti ada air. Kalau tak dia tak boleh menunjukkan sifat asidnya. Jadi dalam larutan asid dia mesti ada air. Jadi bila kita ada air, tambah air. Air ni dalam ion air ni ada apa? Ion hidrogen. Ion hidrogen dan ion kan? Ion hidroksida. Air mesti ada ion hidrogen yang ion hidroksida. Jadi kita kena tahu apa ada ion-ion yang terkandung dalam asid. Jadi ada berapa ion yang terkandung dalam asid? Tengok, ada berapa jenis ion yang terkandung dalam asid? Ada berapa jenis ion yang terkandung dalam asid? Hidrogen sama. 3. Jadi kita ada kat sini kita ada 3 jenis ion, iaitu ion hidrogen, ion klorida dan juga ion hidroksida. Okey, settle dulu yang tu. Mana dia? Okey. Asid hidroklorik dalam eksperimen tersebut diganti. Jadi asalnya adalah 0.0001 mol. Cair ke pekat ni? Cair. Diganti dengan asid 1 mol. Pekat. Jadinya mana PM1, mana PM2? Ni adalah PM1. Yang ini adalah PM2. Okey. Sebab sini tu diganti. Diganti bermakna ditukar lah kan? Okey. Okey, sekarang ni. Okey. Kita kena selesaikan dulu. Sekarang, apa beza cair dengan pekat? Kepekatan. Okey, sekarang ion sama tak? Satu cair, satu pekat. Mana banyak air? Yang pekat ke yang cair? Yang cair banyak air. Jadi kalau skala logik, klorida dekat bahagian mana yang jadi pekat? Ion klorida ke ion hidroksida yang pekat? Sebab hidrogen ni sama. Ion klorida kan? Sebab dia kurang air. Kan yang pekat tu. Jadi ion klorida akan banyak. Okey, sekarang kita buat macam gini. Satu buat bawah ke nak buat atas Kita tak perlu buat atas dulu. Satu pekat. Asid hidroklorik. Satu lagi asid hidroklorik. Satu ni cair. Satu lagi pekat. Jadi kita belah dia dulu. Cepat kita tulis. Apa ada dalam asid hidroklorik? Sama kan? Ion hidrogen. Ion klorida. Ada air tak? Ada air tak ni? Ada air. Jadi ionnya ion hidrogen
Ion hidroksida. Jadi sini pun sama je. Ion hidrogen, ion klorida. Ada air tak? Yang pekat ni ada air tak? Ada juga air. Jadi ion hidrogen, ion hidroksida. Okey. Bezanya dia pekat. Bila pekat, dia ada formula dia. Anod pekat. Okey, kita tengok dulu. Nak pilih kan? Okey, sekarang ni yang dekat ni positif, dia akan bergerak ke negatif kan? Jadi cation ni dia akan bergerak ke cathode. Manakala anion akan bergerak ke, ini perkataannya bergerak ke anode. Ini pun sama. Ini akan bergerak ke cathode, ini akan bergerak ke anode. Cuma bezanya nak pilih. Cathode sini ada pilihan tak? Ada pilihan tak dia nak pilih? Ni, cation. Nak pilih tak? Antara sebab dia tak payah pilih sebab dua-dua hidrogen. Tapi kalau misal katalah dia ada larutan yang lain, kena pilih misal katalah larutannya adalah natrium klorida. Jadi natrium dengan hidrogen kena pilih. Kena hafal tu. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan cukup aman. Kan? Supaya pasangan hidup cukup aman. Jadi kalau kita pilih hidrogen. Sebab hidrogen ni B40. Jadi sekarang ion hidrogen akan dipilih untuk dinyahcaskan membentuk hidrogen jadi molekul hidrogen iaitu gas. Okay. Dipilih perkataan dipilih. Sekarang ni dipilih lah. Kenapa dia pilih dia B40 lagi satu sebab dia tak ada pilihan. Okey, sekarang ni kita tengok pula yang belah sini. Ada pilihan tak? Ada pilihan tak? Ada kan? Ion klorida ke ion hidroksida? Sekarang B40 siapa? Yang paling duduk bawah. Tak payah tu. Kita kena ingat gini je, hidroksida memang duduk bawah. Paling bawah hidroksida. Jadi B40 adalah hidroksida. Ni B40. Ni B40. Jadi ion hidroksida dipilih untuk dinyahcas membentuk apa? Molekul oksigen. Hidroksida je mesti oksigen iaitu gas. Okay, dah. Okay, sekarang kita tengok yang pekat pula. Ada isu tak dekat
cathode ni nak pilih siapa? Ada isu tak? Ada isu tak nak pilih? Tak payah, tak ada isu lah kan? Sebab dia hidrogen, jadi dia akan pilih apa? Hidrogen lah, sebab tak ada pilihan. Kecuali dia ada pilihan. Nanti ibu kasih soalan lain. Hidrogen dipilih, dia dah bergerak ke cathode tadi, untuk dinyah cas, membentuk molekul hidrogen, iaitu gas. Okay. Sekarang bila pekat, dia akan ambil anode yang pekat. Anode akan ambil yang pekat. Sebab tu anode pekat. Sebab kita akan ambil, pada anode ni kita akan ambil yang pekat. Jadi bila pekat, air sikit. Betul? Jadi automatik ion klorida yang banyak. Jadi ion klorida dipilih untuk jelaslah dinyah caskan. Membentuk apa? Molekul. Tengok. Klorida jadi molekul klorin, iaitu gas klorin. Okey dah. Tengok balik kat sini. Okey, elektrolit. Ni kita kena tulis jenis elektrolit kan? PM ni. Ni PM. Ni PB. PB ni tahu macam biasalah untuk buat info pemerhatian, hipotesis, DSO dan hipotesis. Okey. Tengok. Kalau cair, ni cair, ni pekat. Tengok, gas tak berwarna terbentuk dekat anod. Yang cair ni yang belah sini kan? Betul? Cair. Jadi gas tak berwarna tu apa? Anod. Tengok anod. Anod je. Gas. Gas apa? Gas kuning kehijauan, gas? Okey. Sekarang ni pemerhatian. Nyatakan satu pemerhatian. Jadi pemerhatian baca saja. Baca sebaris. Baca sebaris. Elektrolit. Tak, baca ayat dia lengkap-lengkap. Yang mempunyai asid hidroklorik. Bukan. Jenis elektrolit, asid, kan atas tu jenis kan? Jenis elektrolit, asid hidroklorik 0.001 mol desimeter padu. Apa dia? Lepas tu? Menghasilkan gas tidak berwarna di satu lagi pemerhatian. Jenis elektrolit asid hidroklorik HCl 1.0 mol desimeter padu menghasilkan gas kuning kehijauan di emit. Okey, bagus. Itu dia. Baca sebaris. Berikan sebab. Sebab. Jadi kena bergantung pada pemerhatian kita. Kita tengok satu-satu tadi. Jenis asid hidroklorik (0.001 mol) hasil di anode ialah gas tidak berwarna.
Okay, kalau gas tak berwarna. Jadinya kenapa? Apa gas tak berwarna tu? Oksigen. Itulah. Gas tidak berwarna. Tidak berwarna. Terhasil di anod ialah oksigen. Kenapa oksigen? Kerana ion hidroksida dipilih untuk dinyahcaskan. Okey, itu satu. Kalau kita ambil pemerhatian yang atas. Okey, satu lagi pemerhatian. Ina kau buat terus. Pemerhatian lepas tu terus buat yang bawah. Jenis asid hidroklorik 1 mol desimeter padu hasil di anod ialah gas apa? Gas kuning kehijauan. Kehijauan. So, sebab dia jenis pula. Jenis tak berwarna gas. Okey. Jadi, gas dia pun tertinggal kuning. Gas kuning kehijauan terhasil di anod ialah apa? Yang terhasil di anod ialah gas klorin kerana tengok ikut. Tengok macam yang atas. Klorida. Okey. Ingat anod mesti pekat. Kalau pekat baru pilih. Ramalkan kesan ke atas kertas limas biru lembab apabila dimasukkan ke dalam tabung uji yang mengandungi gas halogen. Gas halogen. Tahu tak gas halogen ni apa? Gas daripada kumpulan 17. Ina. Kumpulan 17. Kumpulan 17 tu gas klorin, fluorin. Ni habis ni dah berhenti. Klorin, fluorin ni. Gas 17 tu adalah gas yang berasid. Jadi kalau gas berasid, dia adalah gas yang berasid tau. Klorin. Sebab tu dia buat klorok. Klorin, fluorin, bromin. Dia ada in ujungnya. Okey. Jadinya, apa jadi kalau gas tu berasid? Kertas limas biru jadi apa? Kertas limas biru lembab bertukar menjadi merah. Itu kalau kita nak check lah gas klorin tu. Okey, nyatakan hubungan antara kepekatan elektrolit dengan hasil yang terbentuk di anod. Jadi hubungan ialah satu kepekatan, satu lagi hasil di anod. Ni PM, ni PB. Jadi macam mana kita nak buat?
Macam mana awak? Apabila apa? PM dulu kan? Apabila kesepakatan elektronik mengikat maka berdasarkan jadual 4. Dia cakap berdasarkan jadual 4. Jadi kena cakap jadual 4. Apabila baca je. Apabila asid hidroklorik 0.001 digunakan, hasil yang terbentuk di anod ialah gas tidak berwarna. Baca je. Sebab dia cakap berdasarkan rajah tu. Jadinya apabila jenis elektrolit apabila kepekatan asid hidroklorik pekat, maka cair ke apa ni? Apabila asid kan? Apabila asid hidroklorik cair, hasil terbentuk di anod atau hasil di anod adalah gas cair gas oksigen. Apabila asid hidroklorik pekat, hasil terbentuk di anod ialah gas klorin. Okey, gas klorin merupakan gas beracun. Cadangkan satu cara bagaimana untuk memastikan eksperimen di atas dijalankan dengan selamat dan makmal. Jadi tak boleh dah dalam makmal biasa, kena pakai dalam kebuk wasap. Okey, lakukan eksperimen dalam kebuk wasap. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kibarah dan juga selawat nas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.